Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sembahyang jamak, sembahyang kasar adalah dua rukhsah yang ada dalam syariat Islam. Akan tetapi ada sebahagian umat Islam yang tidak mengambil rukhsah ini dan tidak mengamalkannya. Kenapa agaknya ya? Mari sama-sama kita mengkaji semula, menyemak semula tentang sembahyang jamak dan sembahyang kasar. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Taman Tasik, Seksyen 7 Shah Alam. Sambil bersenam berjalan keliling ni, saya ambil kesempatan untuk buat satu video tentang sembahyang jamak dan kasar sambil mengecapi keindahan sunset pada waktu petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak cerita tentang sembahyang jamak dan kasar ini mungkin berbeza dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan biasa belajar, biasa dengar sebelum ini. Maka saya nak bagi peringatan awal-awal, ianya sedikit berbeza dan jika tuan-tuan dan puan-puan seperti seolah-olah pertama kali mendengarnya, tak apa, simpan ke tepi dulu. Sebab saya sendiri dahulunya, apabila saya belajar, mengkaji tentang sembahyang jamak dan kasar ini, dan apabila saya menemui pandangan yang bakal saya sampaikan ini, saya pun sebelum tu macam terkejut juga, macam terpinga-pinga juga. Dan tak apa, saya mengkaji, kemudian saya mendapati ia adalah pandangan yang paling tepat pada kajian saya, dan inilah yang saya ingin kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, jika ia berbeza dengan apa yang biasa diajar di Malaysia, maka jangan terus delete, jangan terus tolak, jangan terus reject, tapi simpan dulu, teruskan mengkaji, terus bertanya dengan para sarjana, dan insya-Allah akan mendapat jawapan yang meyakinkan. Baik, mari kita mula ya. Sebelum tu ada beberapa asas penting yang saya nak cerita tentang sembahyang jamak, sembahyang kasar. Yang pertama, sembahyang jamak, sembahyang kasar adalah rukhsah, adalah kemudahan dalam Islam. Maka selari dengan objektifnya untuk memberi kemudahan kepada kita, jangan pula sembahyang jamak, sembahyang kasar itu ada macam-macam syarat sehingga akhirnya menyukarkan, sehingga akhirnya kemungkinan besar atas sebab itulah sebahagian umat Islam tidak mengamalkannya, tidak mengambil kemudahan ini. Kenapa? Saya ulangi. Sebab banyak sangat syarat, banyak sangat ketidakpastian, berapa jaraknya, berapa harinya, 3 hari ke 4 hari, termasuk hari bergerak ataupun tidak, termasuk hari kita travel ataupun tidak, berapa jaraknya, berapa dur mahalahnya, naik kenderaan ke, jalan kaki ke, apakah ada beza, ada banyak sangat pandangan di situ, banyak sangat syarat di situ, sampai kadang-kadang sesuatu yang asalnya disyariatkan sebagai memudahkan kita, akhirnya menjadi satu kesukaran dan menyebabkan sebahagian umat Islam tidak mengamalkannya. Apatah lagi jika ditambah dengan syarat lafaz niatnya yang sangat panjang. Sangat panjang ya. Jadi ini yang pertama. Jadi sembahyang jamak dan kasar ini ada satu kemudahan, and dia sepatutnya memudahkan, bukan menyukarkan sampai kita tidak mengamalkannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, lazimnya di Malaysia sembahyang jamak kasar ni disebut macam seolah-olah satu ayat. Jamak kasar ya, sembahyang jamak kasar. Engkau hari ni musafir, jamak kasar ke tak? Engkau hari ni pergi bercuti, jamak kasar ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara sangat penting dalam asas kedua ini, pisahkan, separate antara jamak dan kasar. Ia adalah dua rukhsah yang berbeza. Maka pisahkan, maka bezakan, jangan samakannya. Jangan samakannya, jangan sebut dalam satu ayat sekali ya, jamak kasar. Jangan sebut itu. Sebut macam yang saya kata tadi, sembahyang jamak, sembahyang kasar ya. Kenapa ia berbeza? Kerana syarat yang membolehkan kita mengambil rukhsah ini adalah berbeza antara satu sama lain. Baik, sekarang kita mula dengan sembahyang jamak ya. Sembahyang jamak ialah menghimpunkan dua solat, solat Zuhur dan Asar atau Maghrib dan Isyak apabila berlaku kesukaran melaksanakan solat itu dalam waktunya. Saya ulangi ya, mengalami kesukaran melaksanakan solat itu dalam waktunya tanpa membezakan sama ada anda musafir atau tidak. Tanpa membezakan anda musafir atau tidak.
tanpa membezakan anda musafir atau tidak. Saya ulang ni. Sebab bila anda musafir dan anda tidak mengalami kesukaran, jangan jamak. Sebab faktor yang membolehkan jamak itu tidak ada. Sebagai contoh, anda pergi bercuti. Anda pergi bercuti di tepi pantai ke, di chalet hutan ke apa ke. Anda relax-relax je, baring-baring tepi pantai, baring-baring dalam chalet. Tidak ada kesukaran. Maka anda sembahyang 5 kali sehari. Tidak jamak di situ sebab tidak ada kesukaran. Okay, katakan anda balik kampung. Anda relax-relax saja di kampung. Balik kampung pun bukan nak memudahkan ibu bapa. Masih tanya lagi, mak hari ni masak apa? Dah masak ke? Alah ini aja ke? Padahal ingat, balik tu nak tolong mak bapak. Tapi masih lagi dah besar-besar ni pun tunggu mak bapak masak je kan. Jadi duk relax saja. Tak ada kerja apa, tak ada kesukaran apa. Maka bagi anda tidak ada kemudahan untuk menjamak solat. Ya? Jadi ingat di sini. Sembahyang jamak tak ada kaitan dengan musafir. Ia ada kaitan kesukaran melaksanakan solat dalam waktunya. Kalau anda di tempat anda mastautin dan anda mengalami kesukaran, maka anda boleh jamak meskipun tidak musafir. Jangan terkejut ya. Anda macam saya di Shah Alam. Saya duduk Shah Alam. Katakan saya mengalami kesukaran di sini, maka saya boleh jamak sama ada Zuhur dengan Asar atau Maghrib dengan Isyak. Walaupun saya tak mustafir. Walaupun saya tak musafir, saya mastautin di sini ya. Dalilnya dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, Nabi SAW pernah jamak solat ketika di Madinah. Maknanya baginda tidak bermusafir. Ya, dalil-dalil rujukan ya, saya ada bagi di bahagian description nanti, boleh rujuk di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika anda berada di mana-mana dan anda benar-benar mengalami kesukaran, maka anda boleh jamak solat itu. Ya. Dan kesukaran ini pula, ia bergantung kepada diri masing-masing. Lain orang lain kesukarannya. Sebagai contoh, katakan anda bekerja di pejabat, anda duduk Shah Alam, anda kerja di Shah Alam, anda ada mesyuarat. Mesyuarat tu mula pukul 4 petang. Dan orang yang akan datang nak briefing ke apa dalam mesyuarat tu, anda ketahui dia ni berletih sampai pukul 7 tak habis ni. Maka anda boleh solat, jamak takdim, Zuhur dengan Asar siap-siap. Okay? Jadi bila mesyuarat mula pukul 4, masuk atau Asar sampai dekat Maghrib baru nak selesai, anda dah beres sembahyang Asar sebelum itu. Tapi mungkin bagi kes yang sama, orang yang lain pula, mesyuarat juga, tapi dia ni jenis, bos, dah pukul 5.30, half an hour break. Apa berletih panjang-panjang ni cukup. Kita break dulu, minum kopi, saya nak semayang, pukul 6 kita sambung. Dia berani nak cakap macam tu. So bagi dia, dia tak payah jamak. Sebab dia tahu dia berani nak cakap pada bos, stop, kita break sekejap. Bagi sebahagian orang pergi mesyuarat, dia takut saja. Jadi bagi orang seperti ini, dia boleh jamak. Jadi jamak ni kesukarannya itu berbeza-beza mengikut diri masing-masing. Demikian juga suasana yang berbeza-beza. Katakan seseorang yang bekerja di pusat membeli belah, di shopping mall. Hari-hari biasa, dia boleh solat. Seperti biasa, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dalam waktunya. Akan tetapi pada hari Sabtu Ahad, pada hari cuti awam, cuti umum, public holiday, banyak customer, banyak orang, dia nak kena layan customer, dia nak solat, mungkin tak dapat. Dan mungkin bos pula bising-bising, mana you pergi lama-lama apa semua ni. Jadi bagi dia, dia boleh jamak solatnya. Ya? Jadi kesukaran ini berbeza-beza. Apa yang penting, bersikap jujur kepada diri masing-masing, apakah mengalami kesukaran ataupun tidak. Kalau tak ada kesukaran, jangan jamak meskipun anda musafir. Ya? Tadi saya dah ulang-ulang banyak kali. Ya? Baik setakat ni, itu tentang solat jamak. Ya? Okey. Sekarang kita masuk solat kasar pula. Kasar ialah memendekkan solat yang 4 rakaat kepada 2 rakaat, solat Zuhur, Asar, Isyak. Maghrib tak boleh ya. Maghrib 3 tak boleh jadi 1.5. Subuh 2 tak boleh jadi 1. Okey, kasar ialah memendekkan solat yang 4 rakaat kepada 2 rakaat apabila anda bermusafir. Tak kisah dalam musafir itu ada kesukaran atau tidak. Okey, saya ulang boleh? Boleh? Okey. Qasar ialah memendekkan solat yang 4 rakaat kepada 2 rakaat apabila anda musafir. Tak kisah. Tak kisah sama ada dalam musafir itu ada kesukaran ataupun tidak.
Macam tadi saya bagi contoh kan, pergi bercuti tepi pantai, pergi chalet di hutan ke mana ke, relax-relax saja, tak ada kesukaran, tak apa. Tetap juga sembahyang yang 4 rakaat, melaksanakannya secara 2 rakaat. Balik kampung, relax-relax saja di rumah apa, sama juga, tak ada kesukaran tapi boleh 4 rakaat, pendekkan kepada 2 rakaat. Tetapi tak boleh jamak sebab tidak ada kesukaran. Baik, apakah jarak perjalanan dan tempoh perjalanan yang membolehkan anda mengklasifikasikan diri anda sebagai seorang musafir? Baik, ada banyak pandangan kan, 2 marhalah lah, 80 km lah, 90 km lah, 3 hari lah, 4 hari lah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengkaji semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda musafir, baginda tidak pernah meletakkan batas jarak mahupun batas hari untuk musafir. Asalkan baginda keluar daripada Madinah, baginda sudah menganggap dirinya sebagai musafir dan dapat mengamalkan rukhsah ataupun kemudahan musafir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, asalkan tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan satu perjalanan yang lebih jauh daripada kebiasaan, maka anda sudah dikira musafir dan boleh mengamalkan kemudahan ketika musafir, yang ini mengqasarkan solat. Sebagai contoh, saya orang Shah Alam, saya ada kereta. Jadi berdasarkan ini, saya mengambil kira Lembah Kelang ni, Kelang Valley ni sebagai batas pergerakan normal saya. Bila saya keluar lebih daripada itu saja, saya menganggap diri saya musafir dan boleh mengamalkan kemudahan untuk kemudahan seorang yang musafir. Tapi sebagai contoh katakan, ada orang, seorang pakcik ni katakan, dia duduk kampung. Dia naik basikal saja. Paling-paling jauh dia pergi 3 km, 4 km. Maka pada satu hari jika dia naik basikal lagi jauh, katakan 5 atau 6 km, dia sudah dikira musafir dan dia boleh mengamalkan kemudahan musafir. Yang ini mengqasar solatnya. Sebab bagi pakcik yang tua ni, yang hanya berbasikal ni, kalau kita mensyaratkan dia 90 km, tak adil, kesian dia. Mensyaratkan saya yang ada kemudahan kenderaan 90 km, tak ada, sebab 90 km tu bagi saya sangat mudah. Bagi dia sangat susah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, batas musafir itu ialah perjalanan yang melebihi kebiasaan masing-masing. Orang kampung lain, orang bandar lain, orang yang ada kenderaan lain, kenderaan laju, kenderaan berbasikal, kenderaan motor kapcai yang dah uzur ke, masing-masing ada jarak yang berbeza-beza mengikut diri masing-masing. Bagaimana pula dengan tempoh musafir, berapa hari? Yang ini pun tidak ada batasnya. Asalkan seseorang itu mana pun dia pergi, dia tidak menganggap dirinya bermastautin di situ, maka selagi itulah dia bermusafir dan selagi itulah dia boleh mengamalkan kemudahan untuk mengqasarkan solat daripada 4 kepada 2. Tak kisah ya, sebab Rasulullah SAW apabila melaksanakan haji, baginda berada di Mekah selama 18 hari dan selama 18 hari itulah baginda mengqasarkan solat. Tidak jamak tapi qasarkan solat. Ya, selama mana kita bermusafir, selagi itulah boleh. Jadi tak kisah 3 hari ke, 5 hari ke, 1 bulan ke, boleh. Ya, ini adalah kemudahan. Ya, jadi syaratnya mudah saja. Saya ulangi, syaratnya mudah saja. Untuk jamak, kesukaran melaksanakan solat pada waktunya, tak kisah musafir ataupun tidak. Asalkan anda mengalami kesukaran dan kesukaran itu adalah mengikut diri masing-masing. Lain orang lain yang dianggap kesukaran itu. Itu saja syaratnya. Bagi sembahyang qasar, syaratnya ialah kita musafir dan jarak musafir itu pula sekali lagi bergantung kepada diri masing-masing, apa yang biasa baginya. Bila dia travel, bila dia melalui satu perjalanan yang melebihi kebiasaannya, maka dia sudah dikira seorang musafir dan dia boleh mengamalkan kemudahan ini. Dan selagi mana dia musafir, selagi mana dia tidak menganggap dirinya bermastautin di satu tempat itu, selagi itulah dia boleh mengamalkan kemudahan untuk mengqasarkan solat. Jika puasa, kemudahan untuk dia berbuka puasa ataupun tidak berpuasa, ya. Jadi ini tentang sembahyang jamak dan sembahyang qasar, ya. Saya ulang sedikit poin-poin penting. Pertama, ia sebagai satu kemudahan, jadi jangan letak banyak-banyak syarat sampai akhirnya menjadi kesukaran, akhirnya tidak mengamalkannya. Itu yang pertama.
Yang kedua, bezakan, pisahkan antara jamak dan qasar. Dia bukan sekaligus. Dia bukan bila-bila aja musafir terus jamak qasar. Tak kisah ada kesukaran ataupun tidak. Padahal ianya dua kes yang berbeza. Jika seseorang itu bermusafir dan dia mengalami kesukaran, katakan dia bermusafir kerana kerja, ada seminar, ada meeting di negara lain, lalu susah untuk dia nak semayang pada waktunya, dia nak jamak dan kasar, maka boleh. Tapi sekadar bercuti-cuti saja, golek-golek di padang pasir pula. Golek-golek di pantai saja aja. Jadi sebenarnya tak ada kesukaran untuk dia melaksanakan solat dalam waktunya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang semayang jamak dan kasar ini, poin yang paling penting ialah bersikap jujur. Jangan anda menipu. Sebab apabila anda beribadah, apabila saya dan anda beribadah, kita beribadah ni sebenarnya untuk diri kita sendiri. Walaupun kita beribadah kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kebesarannya, kekuasaannya, keagungannya tidak berkurang sedikit pun kalau kita cuba nak mengelak tentang solat ni. Tak sukar, kita nak jamak juga. Tak musafir, kita nak kasar juga, ya. Yang merugikan ialah diri kita sendiri, ya. Jadi tuan-tuan, tuan-puan, be honest to yourself. Berlaku jujur pada diri anda. Sembahyang ini adalah untuk kebaikan kita, ya. Allah SWT memberi kemudahan kepada kita, tetapi hendaklah kita bersikap jujur dalam mengambil dan melaksanakan kemudahan ini, ya. Jangan kita nak menipu, jangan kita nak mengelak apa ke, sebab akhirnya yang rugi ialah diri kita sendiri. Allah SWT tidak terjejas apapun dengan kalau kita saja-saja nak qasar solat, saja-saja nak jamak solat, ya. Moga-moga membantu, moga-moga kita dapat mengamalkan kemudahan ini secara jujur, insya-Allah. Sehingga itu saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.